Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita memperolehi keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini adalah bertajuk Jadilah Hamba yang Berdoa. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Hukum berdoa adalah sunat ataupun mustahab, yaitu digalakkan. Ia merupakan pengakuan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan berdoa boleh dilakukan sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, dikala suka ataupun duka, secara bersendirian atau berjemaah. Perintah berdoa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berdoa dan beribadah kepadanya, dan dijanjikan bahawa doa-doa yang dimohon akan dikabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan tentang kelebihan berdoa seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad
doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang mulia, amalan saling mendoakan antara seorang dengan yang lain adalah sunnah Rasulullah SAW yang sewajarnya menjadi ikutan dan tauladan oleh setiap umatnya. Doa berperanan menjalin kasih sayang dan mengeratkan perhubungan mesra sesama insan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menyuruh kita mendoakan orang yang bersih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bersih, maka hendaklah ia menyebut Alhamdulillah dan menjawab bagi saudara atau sahabatnya, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka apabila seseorang menyebut kepadanya, yaitu orang yang bersin, Yarhamkallah, maka hendaklah menyebut, Yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki sifatmu. Riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menceritakan pengalamannya melalui sebuah hadis. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memasuki bilik air, lalu akan meletakkan air untuk baginda berwudu. Baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Setelah baginda diberitahu, baginda pun berdoa, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, pandaikanlah dia dalam bidang agama. Riwayat Al-Bukhari. Demikian juga apabila mendapat berita bahawa sahabat kita ditimpa musibah, sama ada disebabkan kematian ataupun sebagainya, sunat untuk kita mengucapkan takziah atau mendoakannya tanda simpati seperti berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Al-Azhar, lafaz tazkiyah ialah a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan membaikkan kesabaranmu dan mengampunkan bagi si mati. Demikianlah indahnya Islam, mendorong agar umatnya saling mendoakan tanpa mengira kedudukan dan pangkat, tanpa mengira orang yang dikenali ataupun tidak. Amalan ini sudah pasti dapat menjalin kasih sayang dan perhubungan yang mesra sesama umat. Lebih-lebih lagi, mendoakan orang tanpa pengetahuan itu adalah antara doa yang tidak akan terhalang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap doa ataupun permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah diiringi dengan sifat takwa, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, supaya doa itu dimakbulkan, tidak tergantung-gantung ataupun ditolak. Dalam kitab Al-Majlis As-Saniyah, seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham ketika berjalan di pasar Basrah, orang ramai datang mengerumuninya. Di antara mereka ada yang bertanya, kami sudah berdoa, tetapi kenapa doa kami tidak dikabulkan? Ibrahim bin Adham lantas menjawab, doa kamu tidak dimakbulkan kerana hati-hati kamu telah mati dengan beberapa sebab. Pertama, kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menyempurnakan haknya. Kedua, kamu menyangka
kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Ketiga, kamu membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Keempat, kamu amalkan nikmat-nikmat Allah, tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Kelima, kamu katakan bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Daripada kata-kata tersebut, jelas membayangkan betapa dosa itu adalah berkait rapat dengan hati, yaitu hati yang hidup dengan amalan serta iman dan takwa yang akan memperolehi kemurahan dan berkenan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyatakan orang yang wajar didoakan antaranya ialah: pertama, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan selawat kepada baginda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang mengucapkan selawat untukku satu kali, Allah akan memberinya rahmat 10 kali ganda. Riwayat Muslim. Kedua, mendoakan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut baginda selepas sempurna mengucapkan doa dan selawat ke atas baginda. Ketiga, mendoakan ibu bapa kita sebagai membalas jasa keduanya yang memelihara dan mendidik di waktu kecil dengan doa memohon Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dosa-dosa mereka. Keempat, mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya dalam surah As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Kelima, mendoakan ulama dan guru yang mengajar kita ilmu yang bermanfaat. Ia merupakan adab terhadap guru. Semoga ilmu yang diajar itu mendapat keberkatan. Keenam, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdoa, jazakallahu khairan. Maksudnya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Riwayat Ibnu Hibban. Ketujuh, mendoakan orang yang memusuhi kita, termasuk yang bukan Islam, dengan doa, Allahumma hadi qaumi wa innahum la ya'lamun. Kedelapan, selain daripada itu, menurut Fudail bin Iyad, sekiranya aku mempunyai doa yang mustajab, nescaya orang yang pertama akan aku doakan ialah pemimpin aku. Kerana jika pemimpin itu baik, nescaya baiklah rakyat dan sejahteralah negara. Muslimin yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun kita diingatkan jangan sesekali memohon sesuatu doa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak, harta benda, atau ke atas sesiapa sahaja dari hamba Allah, seperti mendoakan seseorang supaya dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dipendekkan usia, ditimpakan bala bencana, dimusnahkan harta benda dan lain-lain perkara yang buruk. Islam mengajar kita, sekiranya dizalimi oleh seseorang, maka hendaklah menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih doa-doa yang lengkap
dan padat yang menghimpunkan perkara penting mengenai urusan dunia dan akhirat. Antara doa-doa baginda adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'mili salihan. Allahumma inni as'aluka al-huda wattaqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik lagi halal, dan jadikan kami seorang yang soleh dalam amalan. Ya Allah, aku memohon petunjuk, takwa, kesucian diri, dan bergantung pada diri sendiri. Demikianlah juga seseorang yang berdoa itu disyarat supaya memelihara dirinya daripada makan minum yang haram, kerana yang demikian itu adalah salah satu syarat yang terpenting bagi penerimaan doa. Para ulama berkata, doa itu laksana kunci, dan anak kuncinya ialah makanan yang halal. Saudara-saudara muslimin yang mulia, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mengabulkan doa hamba-Nya, sama ada menyegerakan atau menangguhkannya. Kedua, umat Islam hendaklah saling mendoakan antara satu sama lain supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat daripada azab api neraka. Ketiga, umat Islam dilarang mendoakan sesiapa sahaja hamba Allah akan sesuatu perkara yang tidak baik, walaupun kepada dirinya sendiri. Keempat, umat Islam hendaklah berdoa dengan harapan tertanamnya sifat mahmudah dan terbuanglah sifat mazmumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbukum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat ke-55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الآمن ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك المعظم سلطان سلامور Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adamil auna wal hidayata wat taufiqa was sihhata was salamata mink liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh muqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak Jariah Umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk di dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran, melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'an bala idfa'anna hadzal waba'a wal bala wal marada wasyada'id wal mihana bilufika ya latif innaka ala kulli syai'in qadirun wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu